Ya, kita bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia dan juga di Saluran Berita RTM serta di TV1. Sekali lagi kita ingin kongsikan bersama dengan anda infografik yang dibawakan di sebelah kiri paparan skrin dan juga visual anda ketika ini untuk membawakan perkembangan tinggi bagi kes harian COVID-19 dan juga jumlah vaksinasi diberikan harian. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang elak lesu waktu total lockdown ini, kita nak bersama dengan tetamu kita, Syu. Yap, menerusi panggilan Skype CBS hari ini kami bawakan seorang tamu menerusi panggilan itu iaitu Muhammad Ashraf Mat Sa'ri selaku Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Apa khabar, Cik Ashraf? Pagi, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat. Ya, okey. Terima kasih bersama kami pagi ini. Elak lesu waktu kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, sudah pastinya lebih daripada setahun kita menghadapinya. Bagaimana kita boleh bervariasi dan menjadi lebih kreatif dalam kita menangani secara kendiri pandemik COVID-19 ini, Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kita yang ceria pada pagi ini, Cik Ismail dan juga Syuhaida ya. Okey, untuk bagaimana kita nak lebih kreatif dalam menghadapi PKP yang ketiga ni. Okey, sebelum saya menjawab soalan tu, saya ingin berkongsi satu kata-kata ahli psikologi barat ya. Okey, we can't change the past, we can't predict the future. The only thing that we can control is our present moment. Okey, bermakna dekat sini adalah yang sangat penting bagi kita adalah untuk kawal keadaan kita sekarang. Okey, bagi variety ataupun kreativiti dalam menghadapi PKP ni, saya singkatkan kepada akronim iaitu kita memahami dulu apa dia maksud lesu tu sendiri. Lesu ni adalah tindak balas psikologi ataupun biologikal kita kepada keadaan ataupun persekitaran kita yang bermaksud penat, merosot, mundur, dan juga kita rasa tidak bersemangat lah. Antonim kepada perkataan lesu adalah rancak ataupun rasa bersemangat. Menjawab kepada persoalan Cik Ismail tadi ya, pengacara kita, para penonton yang saya kasih sekalian, untuk lesu ni kita perlu ada rasa tanggungjawab dan juga rasa semangat dalam kita menghadapi tempoh PKP ni. Kembali kepada Cik Ismail. Okey, baik. Ini satu persoalan yang penting juga kerana kita nak membawakan tentang gambaran yang lebih lanjut tentang gejala kelesuan terhadap individu dan siapa yang akan berisiko mengalami kelesuan ini, Tuan. Kalau kita katakan berkenaan dengan gejala ya, pengacara kita dan juga para penonton yang saya kasihi semua, saya singkatkan kepada akronim lesu tu sendiri iaitu L, yang kita dapat katakan sebagai letih. Sama ada kita nampak keletihan tersebut berlaku di rumah ataupun di tempat kerja. Simptom-simptom fizikal yang ditunjukkan apabila kita mengalami kelesuan ataupun gejala yang ditunjukkan adalah apabila kita menguap banyak kali, berat mata, menggosok-gosok mata, tersengguk-sengguk, rasa mengantuk, sakit kepala dan juga pening. Walau bagaimanapun gejala yang ditunjukkan pada sudut mental pula adalah kesukaran kita untuk fokus, mudah alpa ataupun melakukan kesilapan kecil dan juga komunikasi yang tidak berkesan. Untuk alpa dan juga kesilapan kecil ni, kalau kita nampak negara kita sudah pun setahun lebih berhadapan memerangi COVID-19 ini ataupun pandemik ini. Kalau kita tengok akhir-akhir ni, masyarakat kita mungkin kesan daripada kelesuan tadi, kesan daripada segi mental, alpa dengan macam mana tidak mematuhi SOP ataupun dah tak ingat dah untuk nak macam mana nak patuhi SOP dengan baik. Betul. Dan pematuhan SOP ni sebenarnya kalau kita nak cerita panjang lagi, tapi kita akan sambung selepas ni, Cik Batia, sebab
Terima kasih Continuous. Kita nak menyambung perbualan kita kembali Aisyu bersama dengan Tuan Muhammad Ashraf yang juga merupakan Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Kelang. Untuk kita bercakap berkenaan dengan cara untuk kita mengelak lesu sewaktu total lockdown ataupun dalam bahasa lain, bahasa Melayu kita panggil sebagai kucing tara penuh. Lockdown kucing tara. Jadi Cik Ashraf, selamat pagi sekali lagi. Ya, selamat pagi. Okey. Terima kasih. Jom kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Bagaimana sebenarnya untuk kita mengenal pasti setelah melebihi setahun Malaysia dilanda pandemik COVID-19, adakah rakyat Malaysia sekarang ini sedang mengalami kelesuan pandemik itu ataupun sebaliknya? Okey, terima kasih ya Syu atas soalan yang diajukan tadi. Okey, kepada para penonton dan pengacara di studio. Okey, jadi bila kita tanya tentang adakah masyarakat di Malaysia sedang mengalami kelesuan akibat pandemik ini, jawapan saya adalah ya. Kerana kalau kita tengok gejala kelesuan ini adalah diakibatkan daripada ulang kali ataupun perkara yang berlaku berulang kali sehingga seseorang manusia tersebut secara biologikalnya mengalami rasa letih ataupun penat. Walau bagaimanapun saya ingin kongsikan di sini tentang kelesuan ni sebenarnya adalah lebih buruk ataupun lebih kritikal apabila kita mengalami sindrom kelesuan kronik ataupun CFS. Di mana gejala tersebut boleh mengganggu kita punya psikologi dan juga keadaan kehidupan kita seharian. Contohnya kefungsian pekerja di tempat kerja akan merosot ataupun berkurangan. Kesannya kita boleh lihat di situ apabila yang pertama berlaku absenteeism ataupun ketidakhadiran dalam bekerja. Fenomena yang kedua adalah fenomena presenteeism, iaitu mereka berada di tempat kerja tetapi tidak memberikan full commitment ataupun tidak memberikan keupayaan bekerja secara optimum. Jadi di sini kita boleh lihat masyarakat kita sememangnya sedang mengalami kelesuan pandemik. Kalau kita tengok juga Ridwan daripada media yang melaporkan berkenaan dengan kita punya Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham juga ada menyatakan bahawa beliau juga sedang berada dalam keadaan lesu ataupun letih di mana tidak dapat tidur dan juga sentiasa berfikir tentang bagaimana cara untuk kita tangani ataupun kita perangi wabak COVID-19 ni. Tuan Ashraf, ini satu persoalan penting. Apakah penawar ataupun ubat kita dalam sementara tempoh ini untuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ataupun kelesuan hasil daripada pandemik COVID-19? Kalau kita tengok kepada penawar ataupun ubat, saya singkatkan untuk kita mudah ingat. Saya pun juga boleh bersama-sama cuba praktikkan ubat yang mana saya gunakan akronim ubat tu sendiri. U untuk urus. Di mana kita tingkatkan skill kita untuk mengurus diri. Contohnya kita merancang aktiviti kita bersama keluarga di rumah. Semua para penonton dan juga pengacara kita tahu tentang kebanyakan daripada pekerja waktu PKP ini akan work from home ataupun bekerja di rumah. Di mana fokus mereka telah bertukar daripada fokus berada di tempat kerja dan berganda pula sekarang perlu fokus dengan keluarga, anak-anak, isteri ataupun suami dan sebagainya. Bukan mudah untuk kita nak menguruskan diri di samping kita menguruskan juga memberi juga komitmen terhadap pekerjaan kita di pejabat. Walau bagaimanapun dengan meningkatkan skill kita dalam menguruskan masa, menguruskan masa dengan baik. Contohnya dengan kita menukar gaya hidup, plan kita punya hari-hari semasa PKP
PKP ni, contohnya kita dah ada pengalaman okey, berkenaan dengan PKP pertama, PKP kedua, okey, sekarang PKP ketiga. Okey, walau bagaimanapun saya patut puji okey, rakyat Malaysia ni kerana bila kita tengok PKP ketiga ni, okey, dah ramai juga yang sudah berdisiplin, sudah tahu dah apa nak buat di rumah. Malahan mereka ni dah ada hobi yang perlu diteruskan daripada PKP pertama lagi. Okey, ada juga yang kreatif di mana mereka boleh berniaga contohnya, okey, dan menambahkan pendapatan dan sebagainya. Pokok pangkalnya kita perlu menjadi lebih fleksibel lah dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Terima kasih kepada Encik Muhammad Ashraf Mat Sa'ris bersama kami untuk berkongsi berkenaan elak lesu waktu total lockdown. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan sahabat kita Ridwan Mustafa yang sudah pun bersedia untuk perkongsian kita bawakan dalam tempoh kita menghabiskan dan juga menyudahkan kita punya grandstand Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Bersama dengan Ridwan, silakan.